Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khadijah binti Abdul Alim, nombor matrik A175014 bersama partner saya Nik Nur Aina Balkis binti Nik Ismail dengan nombor matrik A178140 akan membentangkan tajuk zakat. Definisi zakat menurut bahasa. Perkataan zakat diambil daripada zakat usyai yang bermaksud sesuatu yang bertambah dan subur. Manakala maksud zakat menurut syarak ialah kadar tertentu yang diambil daripada sebahagian harta tertentu yang wajib diberikan kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syarat yang ditentukan. Seterusnya, hikmah mengeluarkan zakat. Yang pertama, membiasakan diri seseorang itu bersifat pemurah, kerana amalan ini dapat membuang sifat kedekut dan unsur-unsur bakhil dalam diri seseorang itu. Yang kedua, zakat dapat menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pemberi dengan penerima zakat. Yang ketiga, zakat merupakan cara yang dapat membersihkan hati dari sifat dengki, iri hati dan dendam. Seterusnya, syarat wajib zakat. Yang pertama, mestilah Islam dan merdeka. Bermaksud tidak wajib ke atas orang kafir serta hamba. Yang kedua, pemilikan penuh. That means tuan harta tu dia tak ada halangan pun nak menggunakan harta tu. Lepas tu yang ketiga, cukup nisab. That means harta yang dimiliki oleh seorang itu dah mencapai tahap yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang keempat, cukup hal itu genap setahun berada dalam simpanannya harta tu. Lepas tu yang terakhir sekali, harta tu mestilah harta yang berkembang, yang berpotensi untuk memberi pulangan kepada tuannya, and tak wajib zakat ke atas haiwan yang dijadikan kenderaan. Seterusnya, kadar wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama, untuk perak dan emas, itu 2.5% daripada emas dan perak itu. Yang kedua, lembu. Apabila mencapai 30 hingga 39 ekor, maka wajib dikeluarkan zakat seekor lembu genap setahun. Yang ketiga, kambing. 40 hingga 140 ekor kambing. Ketika itu wajib mengeluarkan zakat seekor kambing genap setahun. Manakala unta 5 hingga 9 ekor, maka ketika itu wajib mengeluarkan zakat seekor kambing genap 2 tahun atau biri-biri berumur setahun. Dan zakat harta yang bercampur. Maksud zakat harta yang bercampur ialah harta-harta yang wajib zakat dimiliki oleh 2 orang atau lebih disatukan untuk tujuan perkongsian dan seumpamanya. Zakat harta bercampur ni dia ada 2 jenis. Yang pertama, zakat harta yang bercampur secara nyata ataupun secara bersama. Maksud jenis zakat ni, 2 orang yang layak mengeluarkan zakat mempunyai harta yang sama jenis, cukup nisab, dan mereka miliki harta ini secara mewarisi ataupun jual beli. Jenis yang kedua ialah harta percampuran bergabung. Maksud, 2 orang yang masing-masing memiliki nisab harta yang tidak dikongsikan, namun kedua-dua harta dicampur dalam bentuk gabungan sahaja. Saya nak share sikit cara mengeluarkan zakat bagi harta yang bercampur. Hukum zakat pada asalnya dianggap sebagai harta milik seseorang. Tapi apabila akibat daripada pencampuran
harta antara dua pihak atau lebih menyebabkan harta itu mencapai nisab dan genap setahun, maka harta itu wajib dikeluarkan zakat, walaupun jika harta persendirian seorang itu tidak mencapai tidak cukup nisab yang ditetapkan. Daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud jangan dihimpunkan harta yang berasingan dan jangan diasingkan harta yang bercampur bagi mengelakkan zakat. Riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, zakat fitrah. Zakat fitrah ialah kadar yang ditentukan daripada harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Muslim bagi dirinya dan orang yang berada di bawah tanggungannya setelah matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan dengan syarat-syarat tertentu. Ada 3 hukum mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, wajib. Dia jadi wajib apabila terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan sehingga sebelum solat sunat hari raya. Yang kedua, sunat. Hukum tu jadi sunat sepanjang Ramadan sehingga hari raya yang pertama. Itu sebelum solat sunat hari raya. Dan terakhir, yang ketiga, makruh. Itu selepas solat sunat hari raya sehingga akhir hari raya yang pertama. Seterusnya, saya mempersilakan saudari Nino Aina untuk meneruskan perbincangan ini. Zakat hutang. Pemberi hutang yang cukup nisab hutangnya sahaja atau bersama harta yang lain wajib mengeluarkan zakatnya apabila genap tempoh setahun sama dengan harta yang dimilikinya. Ini kerana harta tersebut cukup nisab dan genap setahun. Adapun hutang masih belum diterimanya semula tidak boleh menjadi penghalang wajibnya zakat ke atasnya. Masa mengeluarkan zakat hutang. Hutang cukup tempoh. Sekiranya pemberi hutang boleh mendapatkan semula wangnya daripada penghutang yang mampu melunaskannya, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya sekalipun hutang itu belum diterimanya. Hutang yang belum cukup tempoh, harta yang tak cukup tempoh tak wajib dikeluarkan zakat hingga sampai tempoh berkenaan sama ada pemberi hutang itu sudah mendapatkan hutang atau belum, tetapi dia yakin dia akan mendapatkannya semula. Hukum orang yang enggan mengeluarkan zakat. Orang yang enggan bayar zakat kerana mengingkari kewajipan, ulama sepakat menyatakan bahawa orang yang menentang dan mengingkari zakat adalah kafir dan murtad. Darahnya halal dibunuh sekiranya tidak bertaubat. Ini kerana telah diketahui kefarduannya di kalangan orang Islam. Kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat kerana bakhil dan kedekut. Orang yang enggan mengeluarkan zakat sedangkan dia mengiktikadkannya wajib dan mengakuinya kefarduannya menyebabkan dia menjadi fasik, berdosa dan dikenakan azab seksa di akhirat kelak. Atau zakat harta yang bercampur. Harta-harta yang wajib zakat dimiliki oleh 2 orang atau lebih disatukan untuk tujuan perkongsian dan seumpamanya. Golongan yang layak menerima zakat iaitu orang fakir, orang yang tak mempunyai harta yang dapat menampung keperluan makanan, pakaian dan kediaman, miskin, orang yang mempunyai harta tetapi tak cukup untuk tampung keperluannya, amil, mu'allaf, orang yang baru memeluk Islam, hamba yang layak menerima zakat ialah orang yang ingin membebaskan dirinya daripada perhambaan, iaitu hamba yang membuat perjanjian dengan tuannya apabila dia dapat memberikan sejumlah harta kepadanya. Orang yang berhutang. Orang yang dibebani hutang dan tak mampu untuk melunaskannya, mereka diberikan zakat yang mencukupi untuk melunaskan hutang mereka dan menampung keperluan makan, minum, pakaian serta tempat tinggal dengan syarat mereka berhutang untuk tujuan yang halal. 7. Musafir.
sukarelawan yang berjuang mempertahankan umat Islam tanpa imbuhan dan gaji. Mereka dan tanggungannya layak diberikan zakat yang mencukupi selama ketiadaannya sehingga mereka kembali ke pangkuan keluarga mereka meskipun mereka kaya. 8. Musafir, orang yang dalam perjalanan dengan tujuan yang diharuskan oleh syarak. Sekalipun untuk melancong, dia layak diberikan zakat yang mencukupi untuk perjalanan pergi dan balik. Namun jika bermusafir dengan tujuan maksiat, maka zakat tidak boleh diberikan kepadanya melainkan setelah dia bertaubat. Cara pengagihan zakat. Jika semua golongan yang berhad didapati di tempat tersebut, zakat wajib diagihkan kepada semuanya. Bagi mazhab yang selain daripada mazhab Syafi'i, zakat harus diagihkan kepada satu golongan sahaja. Mengikut Imam Malik, zakat diagihkan kepada golongan yang paling memerlukan di kalangan mereka. Hasil zakat hendaklah dibahagikan sama rata antara semua golongan yang ada sekalipun keperluan mereka berbeza, kecuali golongan amil. Syarat golongan yang layak menerima zakat. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak mampu untuk bekerja bagi fakir dan miskin. Dan yang ketiga, tidak menjadi tanggungan wajib bagi pengeluar zakat. Yang terakhir sekali, harta yang wajib zakat. Yang pertama, emas dan perak. Kedua, binatang ternakan seperti lembu, kambing, unta dan sebagainya. Yang ketiga, tanaman dan buah-buahan. Yang keempat, barangan perniagaan. Dan yang terakhir, harta karun. Sekian saja daripada kami. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.